Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai semua, sihat ke? Hai. 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 Sihat walafiat. Sihat Kak, sihat. Sihat. Peace sikit, peace sikit. Peace. Peace. Ambil gambar. Ambil gambar. Okey. Pagi ni kami nak curi masa sikit. Nak share sikit topik, nak share borak santai-santai bersama petugas pusat internet Besut. Kami nak share sikit tajuk yang kalau ikutkan buat masa sekarang ni memang topik hot lah dekat Malaysia ni, iaitu tajuk kemurungan. Setiap orang rasanya sekarang ni dengan keadaan kita PKP, berkurung, tak boleh pergi mana-mana, tak boleh nak pergi holiday, memang kemurungan lah. Saya sendiri pun kemurungan, tapi kita cekatkan hati, kuatkan minda kita, elakkan jadi kemurungan tu. Okay, kalau orang lain macam mana? Kita elakkan daripada berseorangan. Jangan berseorangan. Aktiviti berfaedah, tukar hobi, buat hobi yang kita suka. Sentiasa online dengan friend, kawan-kawan lah. Kalau Tapi jangan ganggu lah siapa ke waktu masak pun nak online. So ada masa lah kita nak take time untuk kita masa dengan keluarga, masa dengan anak-anak. So biar setiap hari kita tu ada benda yang kita nak buat. So benda tu boleh mengelakkan kita daripada kemurungan lah. Okay, so hari ni kita semua ni nak share sikit info pasal kemurungan. Harap-harap lah apa yang kita share ni boleh membantu sebersedikit komuniti untuk mengelakkan diri daripada kemurungan. So tak adalah berlaku kes-kes yang tidak diingini. Bunuh diri. Okey, betul. Okey, cantik. okey. Nampak full. Apa full? Okey. So tadi kemurungan. Okey. So kemurungan kita bincangkan dua topik tu, tekanan hidup ataupun tekanan kerja. Okey. Okey, so apa itu kemurungan? Okey. Ikut bahasa bidang kesihatan lah. Okey, kemurungan adalah gangguan perasaan yang berlaku pada seseorang di mana dia akan merasa sedih berpanjangan, rasa letih, tak ada tenaga, cepat akan marah, hilang minat dengan aktiviti harian dia. Okey, benda ni kita nak tahu dia murung ke tidak. Benda ni akan berlaku sekurang-kurangnya 2 minggu. Maksudnya dia berlarutan untuk 2 minggu. So benda ni, penyakit ni terjadi kepada siapa sahaja, tak kira lah budak ke, dewasa ke, remaja ke, lelaki ke, perempuan ke, semua akan mengalami kemurungan. Okey, so tanda-tanda kemurungan. Rasa sedih, pilu, sepi yang berpanjangan. Tanda-tanda kemurungan ialah gangguan tidur, sukar tidur, iaitu insomnia atau tidur berlebihan. Kualiti tidur tu sebenarnya kena 7 hingga 8 jam, kan? Kalau tidur berlebihan juga boleh menyebabkan kita mengalami masalah tidur ataupun mengantuk. Okay, gangguan tidur ni mungkin disebabkan oleh, mungkin dia ada masalah keluarga ke, ataupun mempunyai penyakit yang menyebabkan dia perlu makan ubat untuk menahan dia daripada sakit. Mungkin itulah sebab dia mengalami gangguan tidur. So maksudnya aturan hidup dia tu tak teratur lah. Maksudnya dia aktiviti yang dibuat hari-hari tu boleh menyebabkan mengganggu rutin tidur dia tu. Jadi tidur dia tu tidak normal lah macam orang lain. Terganggu lah. Okay, ketiga, cepat letih, kurang daya tumpuan dan sukar membuat keputusan. Okay, maksudnya nak dia buat sesuatu benda tu dia kurang memberi fokus. Dia jadi macam mana?
Pak letih tu mungkin dia tak ada semangat. Rehat. Dia tak cukup rehat. So mungkinlah kot dia Cukup rehat. macam terlebih buat kerja ke. So masa dia tu kurang untuk rehat tu ya. Jadi dia cepat letih. Yalah bila Nak tumpu sesuatu tu payah. jadi bila letih ni dia kurang fokus lah nak membuat suatu kerja ke, nak membuat keputusan. Betul-betul. Okay, yang keempat, rasa tidak tenteram dan mudah marah. Mungkin bila ada masalah sikit, masalah kecil tapi diperbesar-besarkan. Bila kita tension, stres ni, jadi macam timbul macam jadi banyak masalah daripada disebabkan kemurungan tu. Okey. Yang seterusnya, rasa bersalah atas tiasa menyalahkan diri sendiri. Contohnya kalau berlaku sesuatu dalam family dia kan, dia akan mudah menyalahkan diri dia sendiri kalau berlaku peristiwa yang menyedihkan ke, contohnya accident ke, nanti dia kata anak dia bersalah tak pandai jaga anak dia ke, macam tu. Dia jadi yang PMO lah. Okay, yang keenam, selera makan terganggu, hilang selera atau makan berlebihan. Dia bergantung kepada individu itulah. Hilang selera, makan berlebihan. Ada setengah orang dia lebih kepada suka makan, ada setengah orang tak lalu makan, bergantung pada individu sendiri. Tapi kalau terlebih makan, jadi benda lain pula kat obesiti apa semua kan. Betul-betul. Gemuk. Okey, seterusnya dia akan jadi sensitif, pendiam dan suka mengasingkan diri. Maksudnya, bila ada macam contoh ada aktiviti keluarga, keluarga berkumpul tapi dia bawa diri, berkurung dari rumah, dari bilik. Maksud kalau ajak makan tak mau makan. Kalau macam kita ajak berbual pun dia senyap je, tak nak cakap. Dia buat hal dia asingkan diri dia. Okay, salah satulah tanda kemurungan. Dan next, tanda-tanda kemurungan juga ialah hilang minat. Hilang minat terhadap hobi ataupun aktiviti lain. Sebab apa dia hilang minat ni? Sebabnya dia nampak benda tu dah tanda kau tu tak menarik dah. Sebab dalam minda dia duk mikir masalah dia, apa dia nak buat semua dia tak nampak lah hal lain-lain tu. Jadi dia jadi gitulah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sekiranya anda alami kemurungan. Okey, sekiranya anda mengalami kemurungan. Okey, langkah-langkah yang patut anda buat. Okey, untuk hilangkan kemurungan, untuk elakkan kemurungan tu. Okey, anda cari orang, bercakap dengan dia. Maksudnya kita share apa yang kita rasa dengan dia. Maksudnya kalau macam kita ada masalah, kita share dengan dia. So maksudnya bebanan kita tu rasa macam dah terbuka, dah kita share dengan orang lain. Okey, lepas tu dapatkan bantuan seperti profesional seperti berhubung dengan talian kasih 15999 ataupun cari khidmat nasihat dengan pakar untuk tanya apa yang patut kita buat kalau anda kata kita rasa kita ni dalam keadaan kemurungan. Okey, seterusnya elakkan pengambilan alkohol atau dadah. Yang tu memang tak patut lah. Maksudnya kita tak perlu nak ambil alkohol ataupun dadah untuk mengelakkan kemurungan. Benda ni bila kita ambil lagi teruk kesan pada diri kita. Lagi bertambahlah penyakitnya. Okey. Okey, seterusnya cara-cara ataupun tip untuk kekal sihat mental kita. Okay, dapatkan tidur yang berkualiti. Maknanya 8 jam cukup. Maknanya paksa diri untuk tidur dulu mula-mula. Lepas tu lama-lama dia dah terbiasa okey sikit. Okay, kekalkan aktif dan positif. Maksudnya dia bolehlah melakukan aktiviti senaman ke, jogging, dan dia kena berfikiran positif lah. Dia tak bolehlah nak fikir negatif, fikir masalah dia. Kalau dia fikir masalah dia tu lagilah kemurungan. Jadi minda dia tu dia kena setkan semua yang positif semuanya. Okay. Okey, makan makanan seimbang. Maksudnya, saya ambil makan makanan seimbang. Pagi apa yang perlu kita ambil,
tengah hari apa gitu. Maksudnya makan ikut jadual. Jadual ikut hierarki makanan tu lah. Agar badan kita akan lebih bertenaga, hidup kita akan lebih bersemangat. Okey. Okey, lepas tu lakukan aktiviti kegemaran anda yang boleh memberi manfaat lah. Contohnya kalau sebelum ni kita ni seorang yang suka memasak. Okey, teruskan memasak. Janganlah fikir benda-benda yang lepas-lepas yang merusikan kita ni kan. Teruskan masak. Lepas tu lain-lain. Maksudnya kita buat aktiviti, sentiasa buat aktiviti. Maksudnya jangan bagi kita ni duduk saja jadi termenung, jadi buruk. Okey, ada sentiasa create aktiviti untuk diri sendiri. Ya. Kamu. Elakkan pengambilan barang terlarang seperti dadah. Okey, yang ni yang kita patut elak untuk diri kita jugalah. Benda-benda yang terlarang ni, dadah, ini dia benda yang khayal, benda-benda yang merosakkan fikiran kita. Untuk musim COVID ni, elakkan daripada terjebak dalam dadah. Ketong. Daun ketong ya. Betul-betul. Daun ketong, pek kuda. Semua-semua tu kita boleh elakkan lah. Okay, tips terakhir, bercakap dan berkongsi perasaan anda dengan seseorang yang boleh dipercayai. Okay, maksudnya kita cari orang yang kita percaya macam family, best friend, keep in touch untuk berkongsi apa yang kita rasa, tak puas hati, nak marah seseorang. Kiranya perkongsian kita tu akan mengurangkan sikit bebanan yang kita tanggung. Okay. Okay, nak tambah satu lagi boleh tak? Boleh. Banyak pun boleh. Tip satu lagi ni pentinglah juga. Kita boleh dekatkan diri kepada Tuhan lah. Maksudnya kita boleh berzikir banyak-banyak, berdoa biar penyakit ni akan hilang lah. Maksudnya bila kita berzikir, kita dekatkan diri pada Tuhan, insya-Allah diri kita tu akan tenang. InsyaAllah. Okay, ada lagi tak? Cik. Asal ada lagi tip, nanti nak Google je. Google. Okay, so Jenis kemurungan. Okay, so yang wajib dia, siapa-siapa yang rasa diri tu rasa dalam keadaan kemurungan, hilang arah, tak tahu nak buat apa. So, cuba dekatkan diri macam tadilah, macam kau patah beritahu, dekatkan diri dengan Allah, dengan Tuhan, ikut agama masing-masing lah. Okey, lepas tu cuba cari jalan pergi berjumpa dengan pakar nasihat lah, pakar runding lah. Okey, doktor ke, kaunseling ke, untuk dapatkan khidmat nasihat. Lepas tu buat sesuatu yang boleh diri anda rasa happy. Maksudnya cari benda yang boleh buatkan kita happy. Macam contoh kalau suka buat video, so buat je video banyak-banyak. So benda tu jadi macam kita rasa kepuasan untuk diri kita. Okay, lepas tu kalau rasa penat sangat diri tu, rehatlah. Take time, rehat. Jangan paksa buat kerja. Bagi masa tubuh badan kita ni rehat sepenuhnya. Okay, lepas Rami, lagi? nak tambah lagi satu. Boleh. Okey, belajar teknologi yang baru. Contohnya kan, yang terkira-kira nak belajar teknologi terkini ni, mahu atau tidak kita perlu belajar untuk buat pelbagai tugasan menggunakan teknologi. Belajar dari orang yang tahu, dari video, dari YouTube dan sebagainya. Jangan pasal nak belajar dasar pula. Okay, so maksudnya dengan keadaan kita sekarang ni berkurung ni dalam tempoh PKP ni, so kita boleh Google je. Belajar baru. Cari Google, guna teknologi maklumat yang ada di hujung jari tu, cari je info-info berkenaan dengan cara-cara nak atasi kemurungan ataupun cari aktiviti baru yang boleh menarik minat kita. Ataupun berniaga ke. Kita berniaga ke, jadi dropship ke apa, maksudnya benda tu boleh mengelakkan kita daripada rasa tak tahu nak buat apa. Nak hilangkan kita daripada stres. Okay. So ada lagi ke?
Jenis-jenis kemurungan ni. Nak tambah lagi? Nak tambah lagi. Tambah je, tak Jenis apa. kemurungan. Bagi je. Kita ada 6 jenis kemurungan. Okey. Gangguan kemurungan pertama, gangguan kemurungan paling utama. Maksudnya dari segi dia terlampau klinikal. Maksudnya dari segi emosi, hormon dia tak stabil. Okey, kemurungan yang kedua, gangguan kemurungan berterusan. Yang ni lebih kepada gangguan kemungkinan dia faktor keturunan. Okey. Gangguan seterusnya jenis gangguan fibolo. Okey, dan gangguan yang keempat, kemurungan bermusing. Ada musing dia murung, ada musing dia okey, ada musing itu gangguan bermusing lah. Yang seterusnya, kemurungan selepas bersalin. Yang kelima dan yang maksudnya dia kena dalam waktu dia dalam pantang sahaja. Meroyan lah. Yang seterusnya, yang keenam, kemurungan psikotik. Yang ni gangguan dia apabila kemurungan utama atau gangguan fibolo diikuti dengan keadaan halus. Maksudnya hilusi. Dia macam bayang-bayang apa panggil? Halusinasi dalam diri. Ilusi Halusinasi diri lah maksudnya. Ya betul. Ya ilusi okey. Okey dah. Ada lagi nak tambah, nak share lagi info berkaitan dengan kemurungan yang mana boleh share, kita share. Maksudnya kalau ada dalam diri kita tu yang ada 6 ni patutnya kena cepat-cepat rujuk pakar. Kena check dah diri kita. Sendiri nak tahulah benda tu. Dia sendiri lebih tahu. Okey. Tapi kalau dah tahu kita ni murung, rasa macam stres, jangan pendam diri. So benda ni akan jadi makin melarat. Bila peringkat awal mungkin kita boleh rawat dengan cepat. Bila dah benda tu dah sebati dengan hidup kita, dalam diri kita, so makan masa bertahun untuk sembuh daripada kemurungan tu. Betul. Lepas tu nak tambah juga, kita ni kan sebagai orang di sekeliling tu. Orang rapat dengan siapa pun, kita kena main peranan atau bertanggungjawab untuk kita tengok lah. Seseorang itu ada perubahan ke apa dari segi banyak cakap, tiba pendiam kan. Kita pun kena sebagai ni, kena So maksudnya kita yang orang sekeliling dia ni kena, orang kata kena support lah. Support lah. Ambil tahu jugalah keadaan sekeliling kena ambil kita. tahu. Betul. Ya. Support each other. Nak tambah soalan lagi boleh? Boleh. Saya adalah dengar daripada kaunselor. Dia kata lebih baik uninstall media sosial di smartphone. Dia kata percayalah media sosial ni antara platform menyumbang kepada seseorang tu jadi stres. Sekali-sekala buka dengan laptop, sekadar communicate dan tahu isu semasa tu, kira okey, kira elakkanlah daripada terlalu obses dengan media sosial. Itu saja. Nak tambah boleh? Ya. Boleh. Ni saya ada Google lah. Kesan buruk kemurungan kepada diri sekeliling. Okay, antara kesan-kesan buruk dia, salah satu yang utama ialah kesihatan fizikal lah. Sebab emosi ni dia memainkan peranan dalam kesihatan tubuh kita. Jadi kekuatan fizikal ni bergantung pada kekuatan mental dan emosi. Jika emosi kita terganggu, kekuatan fizikal pun turut terganggu. Jadi bila emosi terganggu ni, kesihatan kita juga akan turut merundung. Maksudnya merosot lah. Sel-sel tubuh dan antibodi akan mudah rosak dan tubuh akan menjadi lemah dan mudah diserang penyakit. Jadi kemurungan ni merupakan salah satu faktor utama menyebabkan kesihatan tubuh kita merosot. Jadi kemurungan ni memang sangat penting lah untuk kita elak dan tangani. Jadi kita sendiri dan masyarakat juga memainkan peranan lah untuk menyokong sama ada ahli keluarga yang mengalami kemurungan tu. Support dia, maksudnya kita bagi support dia. Jangan abaikan dia. Kita jangan biarkan dia bersendiri lah. Betul. So, asalnya tu je kot untuk perkongsian kita hari ni. Okay, so next time ada kesempatan kita share lagi info-info menarik untuk komuniti.
untuk info komuniti semualah. Okey. So rasanya itu saja daripada kami Pusat Internet Komuniti Besut. So ada kalau anda kata ada persoalan ke apa-apa berkaitan dengan apa? Tajuk kemurungan ni. Kemurungan dan lain-lain tajuk lah. Lain-lain berkaitan info yang mana yang kami boleh bantu. Boleh tanya kami di Pusat Internet. So apa yang maksud mana yang kami boleh tolong, kami tolong. Setakat itu mampulah, kami pun masih belajar. So belajar dan cuba belajar dan kita berkongsi maklumat dengan komuniti. Okay, yang lain nak bagi tahu apa-apa tak? Kepada yang posisi COVID ini harap dapat menangani masalah kemurungan ni sebab dia berkait rapat kepada kesihatan mental dan fizikal. Okey, kita jangan terlalu fikir kesan kepada yang posisi COVID ni. Kita just enjoy dengan apa yang ada lah maksudnya. Jadi jangan terlalu obses dengan penyakit atau Dalam masalah lah. Jangan terlalu fikir, kita just enjoy saja. Kalau kita terlampau fikir, mental kita pun akan Down. down. Kita akan down lah. Itu saja. So kita masing-masing cuba tangani benda ni, kekalkan pemikiran positif, buang yang buruk-buruk tu supaya kita nak elak diri kita daripada berlaku kemurungan di musim PKP ni. Dengan sesama overthinking. Betul. So itu saja daripada kami. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. 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 Yeah.